Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi mengurniakan nikmat kehidupan kepada kita hari ini, yang mana kita tidur semalam kita tak tahu hari ini kita boleh bangkit ke tak, boleh bangun ke tak. Alhamdulillah, boleh bangkit, boleh bangun, tapi tak jamin sampai tengah hari, tak jamin sampai ke petang. Takat mana yang ada, manfaatkan waktu yang ada. InsyaAllah pagi ini kita tengok satu hadis baginda Nabi SAW berkenaan dengan 3-4 perkara yang Rasulullah sebut ketika mana awal-awal mula sampai di Madinah. Tentu tuan-tuan, Nabi kita tak sebut benda ni sebab benda tu biasa-biasa. Tentu dia ni ada kelebihan 3-4 perkara ni. Dia berkenaan dengan kisah tuan-tuan yang mana Rasulullah SAW ketika mana duduknya di Mekah sampai perintah hijrah ke Madinah. Ramai dah sahabat yang pergi dulu ke Madinah, kemudian baru Rasulullah pergi dengan Abu Bakar. Jadi bukan semua orang-orang yang duduk di Madinah tu pernah lihat baginda Nabi SAW. Sebab satu perjalanan yang jauh daripada Mekah ke Madinah, hanya golongan-golongan tertentu saja yang boleh melihat Rasulullah. Yang berulang saudagar-saudagar yang pergi ke Mekah, yang pergi mengerjakan haji sebelum itu pun kadang-kadang pergi tak jumpa. Sebab sekali-sekala pergi, maknanya ramai yang tak pernah jumpa. Tapi walaupun ramai yang tak pernah jumpa, ramai dah yang menerima Islam di Madinah tu. Sebab Rasulullah dah hantar satu orang wakil, Mus'ab bin Umair, waktu mana datang beberapa orang Islam daripada Madinah ke Mekah, lalu melafazkan syahadah. Maka mereka tanya, kami ni bagaimana nanti nak tahu tentang agama itu ini? Maka Abdullah bin saya sebut tadi, Mus'ab bin Umair. Nak tengok ingat ke tak tu, padahal saya lupa. Mus'ab bin Umair, dia ni sahabat ni tuan-tuan, kalau boleh tak mau berenggang dengan Nabi, ibarat bayang. Kerana perintah dakwah ni tinggi, Nabi suruh pergi, Mus'ab bin Umair pergi main peranan di sana, sikit demi sikit, lama-lama ramai memeluk Islam. Jadi sahabat-sahabat ni lah, dan sahabat di Madinah ni yang pernah sampai ke Mekah, yang menceritakan kepada orang-orang Madinah bagaimana sosok tubuh baginda Nabi SAW. Sifat amanahnya, wajahnya yang berseri-seri dibagi tahu. Teringin tak nak jumpa? Teringin. Macam kita pun teringin tuan-tuan, dengan kata jumpa, mimpi pun jadilah. Mimpi pun payah nak jumpa. Mimpi sahabat pun okey lah. Mimpi sahabat pun tak pernah. Tabi'in pun okey. Tabi'in pun tak apa. Ataupun mimpi ulama-ulama yang kita kata hebat pun okey. Tapi payah nak mimpi ni. Ini kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila sahabat ni cerita Rasulullah orang al-amin, jujur, amanah, baik, semua lapisan dia baik, keinginan untuk nak tengok berdepan dengan mata tu semua ada pada masyarakat Madinah. Daripada kanak-kanak, orang tua, orang merdeka dan hamba, teringin. Maka bila sampai tempoh-tempoh yang dijanjikan, yang Rasulullah akan sampai, pakat tunggulah. Pakat tunggu di kota Madinah, pintu kota tu, nak melihat orang yang mulia ni nak sampai. Tapi delay berapa hari, jauh, ikut jalan jauh, tak ikut jalan dekat, takut nak risau sebab dikejar oleh musyrikin Mekah. Sampai bila saat tu sampai, waktu ni
di Madinah ni dia tengah kelam kabut sikit. Kelam kabut, kecoh oleh kerana Yahudi. Yahudi dia banyak mencengkam, banyak main peranan di Madinah. Dari sudut ekonomi, apa segala politik mereka ni buat kecaturan. Main belakang, api dalam sekam segala bagai. Dan adalah satu orang Yahudi yang amat dihormati di Madinah ini, iaitu Abdullah bin Salam. Dia tokoh lah. Bila kita sebut kata tokoh, satu orang dihormati, kata-kata dia didengar, dan dia ni juga boleh kita katakan satu orang yang alim dalam kitab Taurat dan menjadi rujukan bagi Yahudi. Jadi Abdullah bin Salam ni dia tak macam Yahudi lain. Dia kata kalau betul lah yang datang tu seorang Nabi yang bernama Muhammad tu, maka aku akan berimanlah kalau betul. Bila sampai waktunya Rasulullah sampai, dah makin dekat, semua orang keluar. Hampir dikatakan semua rumah kosong. Kanak-kanak, orang tua, orang muda yang sanggup panjat pohon kurma atas loteng nak tengok daripada jauh, daripada dekat macam mana ni wajah orang yang disayang ni. Ini orang yang hidup sezaman, tuan-tuan, rindunya macam tu sekali. Ini kan pula kita. Jadi peluang, walaupun hidup satu masa, tak berpeluang untuk berjumpa. Bila dah berpeluang, mereka tak lepas peluang. Makin dekat. Ini yang diceritakan oleh Abdullah bin Salam. Saat ni, ketika ni dia kata apa? Dia kata, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madinata in jafalan nasu ilaihi. Waktu kata Rasulullah ni sampai di Madinah, semua orang keluar, dia kata. Habis semua keluar nak tengok Nabi ni. Faji'tu fin nasi li anzura ilaihi. Maka aku pun keluar. Aku pun nak pergi tengok jugalah. Falamma stabantu wajha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Stabantu ni maknanya dia perhati, bukan sekadar tengok, perhati, tenang betul-betul. Waktu dah dekat, dia kata aku amati, aku perhati wajah Nabi ni, araftu an wajhahu laisa biwajhi kazzab. Aku tahu yang mana wajah Nabi ni bukanlah laisa biwajhi kazzab. Ini bukan wajah penipu, pendusta, yang macam disebut-sebut, dimomok-momok sebelum tu oleh Yahudi juga, oleh golongan-golongan munafik yang tak bertanggungjawab. Muhammad ni gitu gini. Jadi Abdullah bin Salam ni dia tengok, dia kata ini laisa biwajhi kazzab, ini bukan wajah penipu. Wajah kita ni tuan-tuan boleh menunjukkan perangai kita. Wajah muka penipu, muka tak malu, muka tembok. Muka kita ni, tuan-tuan jaga muka. Jadi bila macam tu, fakana awwala syai'an takallama bihi an qala. Yang ni poin kita ni sebenarnya. Bila Rasulullah sampai, perkara pertama yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa? Ya ayyuhan nas, wahai manusia, afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyamun. Empat perkara ni tuan-tuan, kita tengok diri kita ada empat perkara ni. Kalau ada, pertingkatkan, alhamdulillah. Kalau tak ada, cuba-cuba bagi ada. Kalau ada, kadang ada, kadang tak ada, cuba istiqomah bagi ada. Rasanya semua ada yang ni, cuma nak direct bagi ada sepanjang masa tu, yang tu nak kena mohon. Apa dia? Yang pertama kata Nabi, afshus salam. Sebarkan salam. Mudah, simple. Kalau benda ni tak penting, takkan Nabi nak cakap mula-mula sampai Madinah. Salam ni, bagi salam ni dia satu kalimah yang boleh bagi hilang kesombongan kita ni. Sebab kita kadang-kadang kita nak tunggu orang bagi salam kepada kita dulu. Kalau kita orang besar, nak tunggu orang kecil bagi dulu. Kalau kita orang tua, nak tunggu orang muda bagi dulu. Kalau kita ustaz, nak tunggu murid bagi dulu. Dia ada ego sikit. Bila kita yang rebut bagi dulu, Allahu Rabbi, itu satu kemuliaan. Sebab Rasulullah bagi salam tak kira siapa, tuan-tuan, tak kira siapa. Dan salam ni juga dia boleh rapatkan jurang. Kasih sayang tu makin hebat.
La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Ala adullukum ala syai' iza fa'altumuhu fatahabbabtum. Qalu na'am afshus salam bainakum, kata Nabi. Tak masuk syurga seorang kamu selagi dia tidak beriman, dan tidak dinamakan beriman selagi dia ni tak berkasih sayang sama-sama sendiri, sama-sama saudara. Nabi kata, hendak dah aku tunjukkan dekat kamu semua satu perkara, kalau kamu buat, dia boleh rapatkan kasih sayang antara kamu. Sahabat pun kata, ya Rasulullah, kami nak tahu, kami nak dengar. Kata Nabi, afsus salam. Sebarkan salam, jumpa bagi salam, jumpa bagi salam. Dan cara yang paling baik ni, min tamamit tahiyatil akhdhu bil yadi. Cara yang paling baik, assalamualaikum, udah duduk dekat, salam, genggam tangan lah. Tangan, tapi sekarang ni jangan digenggam tangan. SOP, tak boleh. Sementara dia bukan hukum asal. Yang asalnya elok bersalaman dulu. Tak apa disebabkan perkara-perkara yang menegak, tak apa, ada tegahan sementara, tapi itu cara yang paling baik. Kemudian Rasulullah sebut lagi, a'jazan nasi man ajiza fid du'a. Orang yang paling lemah iaitu orang yang lemah dalam berdoa. Mulut ni berat nak minta doa. Doa ni tuan-tuan satu permohonan daripada makhluk kepada Khalik. Dia tak terbatas atas jadah saja, tak terbatas waktu-waktu tertentu. Sana maknanya ni pohon yang baik, minta sesuatu bila masa, anytime pun boleh. Tengah bawa kereta boleh, belum tidur boleh, tengah nyiaikan boleh. Ya Allah, ya Allah, minta. Allah suka kita ni, suka minta ni. Dan Allah tak suka orang yang tak mau minta. Mulut berat nak minta, hati pun tak minta. Minta ampun pun tak pernah. Oi, terror kamu. Itu. Dan wa abkhalun nas man bakhila bis salam. Yang ni Nabi sebut. Abkhalu ni bukannya bakhil. Bakhil tu kedekut. Abkhal tu lagi kedekut. Ini kedekut, tangkai jering punya orang. Apa dia? Dia bukan kedekut duit. Man bakhila bis salam. Orang yang bakhil dengan salam. Berat betul lah nak dengar dia ni bagi salam. Sekali tak pernah dengar. Kita bagi salam pun tanya assalamualaikum, gitu je. Ini kan. Maka ringan-ringankanlah lidah kita ni untuk bagi salam. Ada juga kita ni kalau salam untuk geng kita aja. Oh, ni geng aku, warna aku, assalamualaikum. Kalau bukan geng aku, lalu sebelah tepi pun tak tegur, salam pun tak bagi. Tak diajar kita begini. Oh, kalau kata geng sendiri, grup WhatsApp sendiri, assalamualaikum ya habibi anta sadiqi, lama tak jumpa boleh keluar Arab pun. Bila bukan kawan, tak nak suara pun. Jadi Nabi tak ajar macam ni. Kita bayangkan tuan-tuan, kalau kita duduk di Malaysia ni, sama-sama dia ni Islam, kawan ni jiran kita. Cuba kita pergi satu tempat yang negara tu bukan orang Islam, kita duduk di stesen bas, kita takut, risau, cemas, cuak semua ada. Tiba-tiba satu orang siapa kita assalamualaikum, kita rasa macam mana? Waktu tu baru kalimah salam tu kita tahu besarnya. Rasa kita ni dihormati, rasa kita ni ada saudara, rasa kita ni diperhatikan orang sama-sama agama, baru kita rasa seronok ni. Dan yang kedua, wa at'imut ta'am, kata Nabi ni mula-mula sampai di Madinah ni. Wa at'imut ta'am maknanya bagi orang makan. Dalam bab bagi orang makan ni tuan-tuan, hadis kita pun tahu, burung makan, binatang makan, ulat makan pun kita dapat pahala. Anjing minum, anjing makan, pemberian kita pun kita dapat pahala. Ini kan pula manusia yang makan. Jadi sekarang ni medium bagi makan ni luas. Kalau dulu tertentu buat kenduri. Kita kadang-kadang kita bayangkan bila Nabi sebut kata bagi makan ni, kita duk nampak kemah 2-3 kanopi. Kerusi mall lebih kurang 200-300. Tu baru beri nama wa at'imut ta'am. Bukan, itu sebahagian daripadanya. Mampu buat besar, buatlah. Ini yang kecil-kecil pun boleh. Bagi apa yang patut.
Bagi benda kecil, goreng pisang pun jadi ya. Zaman sekarang zaman food panda. Panda tu cerdik lah kata orang betul. Panda apa? Itu panda aja handa food panda. Apa itu? Orang tak tahu pun siapa yang beri sesuatu tak tahu. Tiba-tiba sampai je rumah kita, dia bersedekah cara tu. Dia telefon ke apa ke, pergi hantar rumah nombor sekian-sekian. Petang-petang sampai apun balik orang bermak. Ui, buka-buka alhamdulillah, jazakallah. Tapi dia tak tahu siapa yang bagi tu, tuan yang bagi dapat pahala. Baik better dia tak tahu daripada dia tahu. Tapi dia pun janganlah pula caci makanan tu. Apa bagi apa balik? Bagi yang paling murah, bagi yang ada coklat. Udah bagi yang ada coklat, cheese pun tak ada bubuh lah. Cheese mozzarella ke cik? Cheese mozzarella tak ada cheese berbah ada. Itu. Jangan. Bila orang dah bagi makanan, ucap yang pertama jazakallah, terima kasih. Betapa besar. Tuan-tuan ndak pula tuan-tuan bersedekah dengan cara macam ni. Time tu dia tengah tak ada, tengah kering, tengah bulan. Duit dia bukan tak ada, duit dia ada lagi balance 1000. Tapi kena saman sebab tak pakai mask. Mask pakai letak di dagu, oi kena 1000 melayang duit habis. Time tunggu datang abang balik 2-3 keping, siapa bagi ni dek, tak tahu ada orang sedekah kat encik. Makan punya seronok kan, panjang dia ucap alhamdulillah. Maka tuan yang bagi tadi tu termasuk di kalangan wa at'imut ta'am, bagi makan. Yang ni Nabi ajar tuan-tuan, dalam bab bagi makan ni, si pemberi dan si penerima dia jangan nampak lekeh benda ni. Jangan nampak bagi benda ni simple je aku bagi, so pahala pun simple, bukan. Nabi dah bagi warning ya. Kata Rasulullah, ya nisa al-muslimati la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsana syatin. Wahai wanita-wanita muslimat, golongan muslimah ni, maknanya orang lelaki pun dengar sama juga kadang-kadang masuk. Jangan kamu memperlekehkan makanan yang diberikan orang, walaupun kaki kambing, yang diberikan oleh jiranmu, walau kaki kambing. Kaki kambing bukan ada isi tuan-tuan, ada urat je. Kalau ada isi pun sikit-sikit aja. Boleh buat apa? Boleh buat sup, boleh buat dalca. Dia bagi yang tu je, tapi terima dengan hati yang terbuka. Disebut di sini muslimat. Pasal apa? Sebab lebih sinonim kita ni muslimat yang suka terima makanan. Tak percaya tengoklah jiran kita bagi makanan, bapak ambil ke mak yang ambil? Mak yang ambil. Padahal bapak duk congok depan tu je. Atas kursi sedap. Jangan duk tengok hari ni jumlah COVID berapa. Mak Minah ni bawa main makanan. Maknya orang tak panggil mak juga. Mak lah datang ambil. Mak dulu yang buka. Mak tu muslimat perempuan. Dia buka dulu. Dia yang akan cek dulu apa benda ni. Alhamdulillah rezeki kita pagi hari ni. Alhamdulillah lulus. Amboi mak bagi tepoyak saja tu gay kasar. Tak ada. Timun tak ada. Baik tak yang bagi rupa ini habis. Tak mau makan tak apa tuan-tuan, hantar nombor 2 rumah U25. Orang tu sentiasa menerima je. Contoh tu. Jangan komplain. Lagi satu, orang bagi kita makanan. Orang bagi apa? Bagi makanan yang kita tak boleh makan. Nah, ni ada sikit ni gulai daging. Awak tak makan daging, darah tinggi, kencing manis, gout, Parkinson semua ada. Depan-depan tu kabur. Jangan tolak pemberian, terima dulu. Dia bagi tu, dia betul-betul berbesar hati dia nak bagi tu, itu je yang dia ada. Kita terima alhamdulillah. Terima dulu. Dia balik sekarang, bagilah berat kat orang lain. Cari siapa yang makan, dah kamu tak makan. Udah semua orang tak ada makan, simpanlah untuk esok nak bagi kat siapa. Bagi kucing pun tak apa, jangan bagi depan dia. Awak tak makan daging, maaf lah, tapi kucing ni si tumpuk ni makan, nak bagi dia lah ya. Kecil hati dia kata, baik aku bagi orang lain katanya. Ini caranya, terima dulu. Tuan-tuan tengok tak dulu kalau kita orang meninggal kan, dulu lah zaman dulu kalau orang meninggal di kampung-kampung, dia bungkus satu piring tu, ada pulut dekat dalam, ada inti, ada nyo, ada sampai bilih kan, dengan sapu tangan sekali. Dia bagi kita kecil-kecil tu duduk tengok apa hal pak cik ni. Bila dia beri kepada dia, dia pegang dulu, kemudian baru dia bagi balik.
Maknanya dia pegang dulu tu, qabil tu, aku terima dulu hak aku, kemudian dia bagi balik, tolong bagi kat orang lain. Sebab dia rasa orang lain lagi perlu. Ada budak-budak tengah lapar dulu kan, pergi kubur orang ramai rupa macam tu. So terima dulu, qabil tu haza, aku terima dulu, jadi hak aku, milik aku, kemudian kita panjangkan sedekah tu. Sengap-sengap kita bagi kat kawan lain. Kamu bagi tak ikan ni? Ada orang bagi aku tongsang ni, tongsang seku, aku pun tak makan. Tongsang sisipkan lalu pula tu, hanya orang katanya. Aku suka, aku boleh buat kasar. Nah, bagi. Jangan tolak mentah-mentah awal-awal. Kecil hati dia. Bila dia nak bagi sesuatu kepada kita tu, maknanya diri kita ni ada dalam hati dia. Itu. Jangan pelekehkan kata Nabi. Itu kepada yang menerima. Yang memberi pun satu hal juga, kata Rasulullah. Jangan kamu rasa kecil hati dengan benda yang kamu nak bagi. Walaupun benda tu orang lain nampak macam dia ni simple sangat kan, tapi itu yang kamu ada. Hanya itu yang kamu ada, tapi kamu teringin nak buat wa'at'imut ta'am ni, bagi orang makan. Bagi, jangan rasa kecil hati. La tahkiranna, jangan kamu pelekehkan. Jangan duk rasa benda ni simple, tak ada pahala. Tak, itu yang jadi pahala besar untuk kamu. Itu yang ada. Tapi kalau benda yang ada tu banyak, yang elok, yang baik, yang paling busuk tu yang kamu nak bagi, hak tu yang salah. Yang tu pun dilarang kan, yang tu pun dilarang. Sampai udah banyak benar daging dalam peti ais sudah nak busuk, katanya bagilah kat kawan ni. Time tu itu baru tak berapa nak jadi kan. Itu cara. Dan ada lagi juga tuan-tuan, orang buat cara wa'at'imut ta'am ni sekarang ni, tuan-tuan, kalau kita pernah dengar di Bandayu kita ni, hari ni siapa nak makan nasi lemak pergi kedai sekian-sekian, free, ada orang sponsor. Tu termasuk juga. Kita tak tahu pun siapa yang sponsor pun tak tahu siapa yang makan, tapi pahala berjalan. Penuh dah hari tu. Teh tarik sedap, teh ais sedap tepi jalan. Hari ni ada hamba Allah bagi, siapa nak minum, minum. Mak, kita nampak dengar-dengar biasa aja benda ni, tak. Tapi rupanya termasuk dalam keadaan wa'at'imut ta'am. Makan ramai tsunami. Tak dan kita bayar, orang yang bayar. Makan sedap, tsunami telur dara pula tu bergoyang-goyang dalam tu kan. Nak makan dah tak ada orang bayar. Cik, siapa dia? Ada orang tu, Allah wa Rabbi. Termasuk tu. Sesekali kita bayar, apa salahnya? Si orang je bayar, kita pun nak juga pahala ni. Tapi time-time makan tu, tiap kali nak keluar dompet tu sangkut saja di poket. Dah 8 kali dah kawan ni kata, kamu ni sangkut, aku dah tahu kali ke 10 ni pun memang sangkut, biar aku bayar. Itu kedekut tak maulah. Kedekut kan. Al-bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun lal nar. Kata Nabi, orang bakhil, orang kedekut ni jauh daripada Allah, jauh daripada manusia, jauh daripada syurga, tapi dekat sangat dengan neraka. Jangan kedekut sangatlah kan. Setakat RM1 tu, RM2 tu kan, untuk dia sedekah, teruskan bagi makan. Maknanya tuan-tuan, banyak medium, banyak cara untuk nak sahut wa'at'imut ta'am ni, bagi makan. Kalau di zaman Rasulullah mula-mula sampai di Madinah tu, yang ketaranya kurang makanan ni golongan ahli sufah lah, yang duduk di masjid tu, di anjung masjid tu, tak ada. Yang ni Rasulullah sayang sangat dekat mereka ni. Buat makanan, kata Nabi, hantar ke demo, ataupun panggil demo ke rumah, jamu makan di rumah. Yang tu berlaku ketika itu. Tapi sekarang ni meluas tuan-tuan, macam-macam cara boleh buat. Kita sebut tadi ni, Food Panda, Grab, segala bagainya gitu. Bila sebut kata sahabat tadi ni bagi makan, sahabat-sahabat ni, khairu ashabi indallah khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallah khairuhum li jarihi. Sahabat yang paling baik di sisi Allah iaitu sahabat yang paling baik. Paling baik sahabat ialah sahabat yang baik dengan kita, sahabat yang perangainya baik. Dan jiran yang paling baik iaitu jiran yang suka buat baik dengan jiran. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebut kata sahabat ni tuan-tuan, manusia semua perlukan sahabat. Dijadikan manusia ni dia tak boleh hidup seorang, dia sunyi, dia nak ada sahabat juga. Sahabat
berjalan berdua ke mana pun berdua kan, nak bersahabat, bersunami pun berdua bertiga, bertertarik pun berdua bertiga, itu guna sahabat. Lumrah. Pelik kalau satu orang dia tak mau sahabat. Rasulullah sendiri keulu kilir dengan sahabat. Bahkan Isra' Mi'raj pun dengan Jibril, bertemankan Jibril, Nabi Musa dengan Nabi Harun. Jadi kita ni sahabat yang baik yang macam mana? Yang bila kita berkawan dengan dia, bertambah iman kita, dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahabat yang paling baik. Ini sahabat Rasulullah, tuan-tuan. Bila sebut soal sahabat lagi, dia bukan di dunia saja. Kita pun ada kawan-kawan dulu, kawan-kawan kita mati. Sampai sekarang kita terkenangkan dia. Itu sahabat. Jadi rugi, tuan-tuan, kalau kita bersahabat ni takat di dunia aja. Yang mati kita tak ingat dah. Rasulullah kadang-kadang balik tu tak balik ke rumah terus. Pergi kubur dulu, bakar kan. Nangis, doakan untuk sahabat-sahabat yang pergi dulu ni. Jadi kita ramai sahabat. Di Bandayu kita ni pun ramai sahabat kita yang dulu bersama dengan kita. Kuliahnya, jemaahnya, programnya, tapi dah tak ada. Kita tetap terkenalkan mereka. Itu maknanya sahabat. Walaupun kenal dalam setahun, 2 tahun saja kenalnya. Ini gunanya sahabat, tuan-tuan. Itu yang kedua, wa at'imut ta'am, bagi makan. Yang ketiga, wasilul arham, sambung silaturahim. Hubung silaturahim, sambung silaturahim. Yang dok ada, jangan bagi putus. Ada jumpa yang baru, teruskan. Terutama adik-beradik kita lah, saudara mara, family, keluarga kita. Yang tu paling utama. Memang ujian ni macam-macam. Kalau kita dalam family kita tu bagai-bagai perangai pun ada. Kita rasa kita betul, abang kita rasa dia betul, kakak kita rasa dia betul. Lah semua rasa betul belaka. Kadang-kadang bergaduh saja. Perangai macam-macam kan. Tapi kita tetap jaga supaya hubungan tu tak putus. Lebih-lebih lagi mengenangkan wasiat mak ayah kita, koma jangan bergaduh, udah mati mak tak ada pun balik ziarah menziarahi. Sebab Nabi ada sebut wasilul arham, amat malang, tuan-tuan. Kerana tanah sedikit tak tegur siapa, kerana sikit hal tak ambil peduli, malang yang amat sangatlah kalau begini, itu kan. Dan yang akhir sekali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sallu bil-lail wan nasu niyamun, sembahyang ibadah waktu malam ketika mana manusia lain tidur. Sembahyang malam. Saya yakin kita semua mayang malam, tapi isyak lepas tu Allah maklum sambung ke tak. Ada yang tunggu subuh baru bangun, ada yang bangun qiyamul lail pukul 2 pukul 3 pagi. Wan nasu niyamun, manusia lain tidur. Isyaratnya maknanya orang tak tahu. Sengak-sengak, diam-diam bangun, tidur, ibadah qiyamul lail, semayanglah berapa rakaat pun. Dia sunyi-sunyikan diri itu sikit. Tapi kalau bangun pukul 3, semua lampu diterahkannya, bilik solat dia satu je, semua sambil, ruang tamu dibuka habis semua. Buka lagi tingkap tu bagi orang tengok. Allah, saat lagi member balik jual burger tengok, member baru balik mancing pun tengok, oh rajin dia ni, aku tak terikut dia. Bangun pagi-pagi jumpa dia kedai, rajin kamu qiyamul lail, itu kira sikit lah tu, biar sebelum ni banyak lagi. Mata merah, malam sempat 20 je rakaat, pada sebiasanya dekat 52 agak. Licin habis semua. Dia beza, tuan-tuan, beza kan. Dia pesan sangat tu, sebab benda ni dia boleh merosakkan amalan kita. Macam mana makanan rosak, benda-benda rosak, pakaian rosak, kenderaan rosak, amalan pun boleh rosak. Yang merosakkan amalan tu kerana kita juga. Dia berbeza, tiap orang dia berbeza. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Allah Ta'ala itu kamu kena kabar ke orang, kamu kena cerita kepada orang. Termasuk nikmat beribadah. Ibadah ni nikmat. Dia berbeza, tuan-tuan, nak cerita kepada orang ni. Kalau satu orang guru, satu orang tok guru, syekh, muallim, dia ada anak murid, anak muridnya ramai. Pukul 3 pagi dia buka jendela bilik dia, dia buka pintu tingkap dia solat di situ. Anak murid dia lalu kulu kilir tengok, kan? Apa teringin di hati murid ni? Aku pun nak jadi macam guruku. Aku pun nak beribadah macam dia.
Itu juga tujuan guru pun. Dia buat macam tu bukan kerana riak, tapi supaya ditiru, diturut oleh anak murid dia untuk dapat sama nikmat. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Lalu si murid pun terkenalkan guru aku, dia pun ikut, dia pun buat. Nas dah dibagi, Quran dah dibagi, hadis dah dibagi, contoh dah ditunjuk. Itu. Tapi kalau kita pukul 3 pagi buka tingkap, buka lampu, adakah kita ni supaya ditiru oleh orang? Tak ada. Dia kembang semacam. Dia benda ni kembang setaman, tuan-tuan. Kembang kuncup. Lebih bagi orang kata kita ni, kamu ni abid. Abid itu apa dia? Ahli ibadat. Kamu ni abid, ahli ibadat. Kamu ni rajin qiyamul lail. Takkan kita nak Allah? Tak adalah. Mesti punya, kembang punya. Takut yang itu yang datangnya. Maka sorok-sorokkanlah sedikit amalan kita itu supaya dia menjadi habuan kita di sana nanti. Bila sebut kata bagi makan ni, tuan-tuan, balik kepada wa'at'imut ta'am ni, para sahabat ni dia terbiasa diasuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab bagi makan ni ada makanan tak disorok. Tak disorok. Seboleh-boleh secuba-cuba nak dibahagi. Nak dibagi-bagikan kepada kaum sahabat yang lain. Walaupun dia ada sikit aja, dibelah dua. Ada air sikit aja, dikongsi 3. Benda ni bukan daripada zaman Rasulullah aja, daripada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam lagi. Nabi Ibrahim ni dia pantang apa? Pantang makan seorang. Kalau makan nak ajak berteman, nak ajak berkawan. Ada makanan nak dikongsikan ramai. Dia punya nak ambil tamaknya pahala bagi makan dekat orang tu, sampai malaikat pun dia jamu makan tu. Malaikat mana nak makan, so tak makan, tak minum. Malaikat tak kena tarik. Mak nama pun malaikat. Malaikat ni datang nak ziarah dia je. Nak pergi bagi tahu malaikat ni nak pergi rumah anak saudara dia je, kaum Lut tu. Singgah kejap 2-3 orang, tapi digunakan perkataan jamak di situ, maknanya lebih pada 3 lah. Lebih pada 3 datang ziarah kejap, naik. Dia tak tunggu lama, cari anak lembu, sembelih, bakar, sedapnya grill. Grill bagi cantik pun semua tu, hidang. Kita sebut pagi-pagi ni pun kecuali lembu bakar. Tapi malaikat ni seorang pun tak ambil. Sebab baru tahulah dia bagi tahu, kami malaikat memang tak makan, tak minum. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini kan pula kita sekarang ni macam-macam. Kalau kita tengok kan, pergi kuliah subuh di mana-mana pun, tuan-tuan, bab bagi makan ni, saya tengok ni pengalaman saya lah. Di luar dia mau sediakan nasi lemak. Ini bukan paksaan. Wa'at'imut ta'am ni. Ada yang bagi roti canai. Allahu Rabbi. Rezeki. Tapi satu je saya pesan, kita yang menerima, jangan sesekali kita pelecehkan. Walaupun dia bagi sekeping capati aja, ambil. Kalau belah-belah bagang serai, Nuajiman kan 9 lah. Pagi-pagi kena kepala 9 dah, badan 9. Kita pun pelik, belah-belah sana bangun-bangun pagi-pagi waktu ni lepas kuliah subuh ni, makan kari, gulai. Kita pagi nasi lemak, roti canai. Mula-mula je pelik. Kali ketiga kita mencari cari balik. Maknanya makan. Kerja hidup memang kerja, nak makan tak makan susah juga kita. Wa at'imu ta'am ni penting. Dulu tuan-tuan, dulu orang dulu kalau dia beladang tanam padi yang mula tu dia buat penori dulu, dia ambil berkat tabaruk. Kalau dia tanam durian yang mula tu puluk durian dulu, dia tak jual lagi. Dia buat apa-apa benda pun yang mula ni aku nak jamu dulu. Dia cari orang baik, orang soleh, orang susah mai makan. Lepas tu kamu nak kamu belilah. So promosi juga tu, sedap durian dia ni. Nak kali kedua beli macam tu. Maknanya dia ambil yang paling utama dulu, wa'at'imut ta'am. Aku bagi orang makan dulu. Allahu Akbar, tuan-tuan. Sama juga dengan orang kita sini, bagus. Dia buka restoran, malam pertama pergi masjid, mai dulu baca doa, makan dulu. Termasuk kan. Jadi cukuplah sekadar tu dulu. Saya nak bagi tuan-tuan nampak, saya sendiri nampak, yang 4 perkara ni bukan perkara remeh. Yang pertama bagi salam, yang kedua bagi makanan, yang ketiga sambung silaturahim, yang keempat solatlah di waktu malam, waktu mana orang lain tak tahu yang kamu sedang solat. Cukuplah sekadar itu dulu. Cantik tanya.
Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatul muqarrabin wa salli wa sallim ala jami'i anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin.